أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini kita dapat bersama dalam ruangan Raudhah Al-Quran. Masih lagi dalam siri akhir kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pagi ini insyaAllah kita akan mulakan dengan membaca ayat-ayat yang ke-102 hingga 108 dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau kita perhatikan kepada kisah ini, ianya mempunyai 1001 pelajaran yang boleh kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Betapa indahnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, lebih indah daripada bunga sakura yang berada di Osaka, Jepun. Latar belakang tuan-tuan tengok tu adalah bunga sakura di negara Jepun, di Osaka, Jepun. Saya pergi, saya tengok alangkah indahnya ciptaan Allah berkenaan dengan bunga. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita mulakan membaca ayat 102. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kisah Nabi Yusuf yang demikian ialah dari berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan hendak membuang Yusuf ke dalam perigi, dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat terhadapnya untuk membinasakannya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat-sangat ingin supaya mereka beriman. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا wahum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah wa hum la yash'urun. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyadarinya? Baiklah teman-teman yang dikasihi sekalian, kita pada siri-siri akhir dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pelajaran daripada kisah ini dapat kita jadikan suri tauladan untuk kehidupan kita. Kerana kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, sumber inspirasi kita adalah Al-Quran, ya. Apa-apa pun kita balik kepada kitab suci Al-Quranul Karim.
Baik, demikianlah kisah yang disebutkan oleh Allah dari kisah Nabi Yusuf itu, bermula daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dicampakkan ke dalam perigi, dalam telaga, sampailah Nabi Yusuf menjadi menteri bagi kerajaan negeri Mesir secara nyata, dan menerangkan juga tentang pendirian keluarga Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yakni adik-beradik dia, adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, juga menceritakan keadaan bapa mereka Nabi Allah Yaqub. Semua ini adalah di antara perkara-perkara gaib yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Dan benda ni tuan-tuan tak dapat dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ni tuan-tuan, cerita ni cerita berlaku zaman yang jauh di antara zaman Nabi kita Muhammad dengan zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Semua ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai melalui wahyu Allah. Ya, kita manusia ni tuan-tuan, kita tak akan tahu perkara-perkara yang gaib. Manusia ni tidak akan tahu perkara yang gaib. Kita nak tahu apa ni pun benda yang Nabi kita cerita. Lebih-lebih lagi bila akan berlaku kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada beberapa perkara menjadi kunci perkara gaib. Yang masyhurnya disebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan ada di sisinya ilmu bilakah akan berlakunya kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, bilakah akan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah taala sahajalah yang maha mengetahui apa yang dikandung dalam rahim seorang wanita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, kamu tidak tahu apakah yang kamu akan buat pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu juga tidak tahu di bumi manakah kamu akan mati. Ini tuan-tuan di antara perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh kita manusia. Termasuklah kisah Nabi Allah Yusuf ni, perkara lama yang sudah pun berlaku, tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan hati Nabi dan menanam kesabaran kepada umat dia, bahawa kalau kamu kena uji, ramai lagi di sana orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib ni tuan-tuan tidak diketahui walaupun oleh para wali. Para wali pun tidak tahu. Dia kata wali ni tahu gotu, wali ni tahu ni benda gaib. Selagi nama dia benda tu benda gaib, tidak ada siapa pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala nak tunjuk melalui kasyaf seseorang manusia itu cerita lain, ya. Tapi kalau kita kata bahawa para wali mengetahui perkara-perkara yang gaib, itu tuan-tuan semua perkara yang tidak betul. Baik. Di antara tujuan Allah menceritakan perkara gaib ini supaya menjadi satu perkara yang melemahkan. Maknanya Nabi kita cerita benda gaib, benda ni menyebabkan musuh-musuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan semua rasa lemah. Bagaimana cerita begitu lama ini diketahui oleh baginda Rasulullah, dan tidak ada siapa pun yang boleh dan Nabi kita sendiri tak belajar daripada sesiapa pun, dan Nabi kita pun tidak ada pada masa peristiwa itu berlaku. Dan peristiwa Nabi Yusuf ini dikhabarkan oleh Allah kepada Nabi secara detail, min ghairi tahrifin wala ghalat. Maknanya tidak ada apa-apa penyelewengan, tidak ada apa-apa kesalahan daripada cerita tadi. Sebab itulah tuan-tuan, wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum. Ini dalil bahawa cerita Nabi Yusuf ni benda gaib yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimasabati dalil ala kaunihi minal ghaibi aw ma kunta hadiran indahum. Wahai Muhammad, kamu tidak ada di sisi mereka semasa peristiwa itu berlaku, dan kamu juga tidak melihat akan peristiwa itu, dan kamu tak ada sewaktu Nabi Yusuf dicampur dalam telaga,
mereka nak menipu mak bapak mereka sendiri. Tapi kami ajarkan kepada kamu, wahyukan kepada kamu, wahyan ilaik. Tapi kamu tahu macam mana wahai Muhammad? Tahu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Sepertilah firman Allah Taala dalam Al-Quran dalam surah Maryam, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa dia nak jaga Maryam dalam kisah Maryam? Ketika mana mereka mencampakkan qalam mereka. Artinya tuan-tuan, di saat itu Nabi tak tahu. Tetapi diwahyukan oleh Allah, itulah kisah berlaku kepada Maryam, bonda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Seperti juga cerita Nabi Allah Musa. Wa ma kunta bijanibil turi wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra. Dan ketika mana Tuhan bagi wahyu kepada Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad juga tidak ada pada masa itu. Tapi Nabi kita tahu tuan-tuan sekalian, kerana perkara gaib diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun surah Al-Qasas, wa ma kunta bijanibil turi idh nadayna. Ayat juga surah Al-Qasas, wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina. Jadi kesimpulan kita, perkara-perkara yang gaib ini tidak Nabi kita ketahui, tetapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu mukjizat. Mukjizat ni pula tuan-tuan semua, allati fiha ibratun wa idhatun. Ianya satu mukjizat yang tidak pun diketahui oleh kebanyakan manusia, ya. Manusia ni tuan-tuan, wa ma aktsarun nas. Kebanyakan manusia ni tidak beriman. Walaupun engkau sangat-sangat inginkan supaya mereka beriman. Nabi kita nak orang ni beriman kepada Allah, tapi ramai di kalangan manusia ni tuan-tuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa ma aktsarun nasi. Dan tidak ramai di kalangan manusia yang membenarkan akan dakwah kamu, membenarkan akan risalah yang dibawa oleh kamu, walaupun kamu wahai Muhammad nak sangat tengok mereka ini beriman. Sebab ramai di kalangan manusia ni tuan-tuan, dia tasmim, dia fokuskan untuk menjadi kufur dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan daripada manusia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, antara yang mukmin dengan yang kafir, pasti ramai yang kafir. Orang beriman tidak banyak. Dalam orang beriman kepada Allah ni, orang bersyukur tidak ramai. Sebab itulah tuan-tuan, kelompok yang sedikit akan berjaya. Kelompok yang sedikit akan berjaya. Nabi kita berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Orang bersyukur kepada Allah Ta'ala juga sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Wa qalilun, dan sedikit sangat di kalangan hamba-Ku ni, kata Allah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur tak ramai. Di kalangan penduduk dunia yang beriman tak ramai. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah selama 1000 tahun, kurang 50-90 tahun, yang beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak lebih 80 orang, kata ulama. Berarti di sini bahawa golongan yang sedikit ni tuan-tuan, dia akan berjaya dalam kehidupan dia. Terseduk usilah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi. Sentiasa ada di kalangan umatku ini mereka yang sentiasa zahir di atas kebenaran. Tak semestinya yang ramai itu betul. Yang sedikit itu adalah salah. Tak semestinya begitu, tuan-tuan. Kalau kita fikir yang ramai itu betul, antara Fir'aun dengan Nabi Musa, pasti ramai golongan Fir'aun. Antara golongan Nabi Ibrahim dengan Namruz, pasti ramai golongan Namruz. Antara golongan Abu Jahal dengan pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sudah pastilah pengikut Nabi kita yang sedikit berbanding dengan pengikut puak-puak kafir kepada Allah. Sebab itulah mereka boleh mengazab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna di sini bahawa tuan-tuan, kebanyakan daripada manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita dia pada satu ketika, kata Ibn Abbas, orang kafir Mekah, dia puak-puak Quraisy, dia puak Yahudi,
Dia minta dengan Nabi sebut cerita Nabi Yusuf ni. Tak? Maknanya dia cabar Nabi. Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau apa pun tuan-tuan semua, kita nak, bila kita buat mari hujah, kita nak memberikan orang ni percaya kepada kita, beriman kepada Allah Ta'ala ni, tidak akan jadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh nak hidayahkan orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Ta'ala boleh hidayahkan siapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Wa qala ta'ala wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil alamin. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. Baik tuan-tuan, adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran ini, mengajarkan agama ni kepada manusia semata-mata kerana Nabi kita nak kepada duit? Maknanya, mu tanya kepada orang-orang yang mengingkari akan dakwahmu wahai Muhammad, ia tak percaya kepada ajaran dibawa oleh kamu wahai Muhammad. Dengan cara kamu nasihati mereka, kamu ajak mereka kepada kebaikan. Kerja kita ni tuan-tuan mengajak orang kepada kebaikan. Mari ajak belaka ni kerana apa? Kerana nak pitih ke? Kerana mencari redha Allah. Kalau nak duit tuan-tuan, tak pasal Nabi kita pergi balas dengan orang lain. Nak duit, kerja je. Kerja boleh makan, selesai masalah. Tapi kenapa Nabi kita pilih jalan untuk berdepan dengan orang, untuk perang dengan orang? Sebab hidup ni tuan-tuan satu perjuangan. Kita buat kerja. Bila kita cerita satu benda yang tidak secocok dengan jiwa orang, mesti dia akan marah kepada kita semua. Jadi orang kafir, dia kata ke Nabi ni, dia buat kerja ni sebab nak kau duit. Tak. Bahkan Nabi kita buat benda ni, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tuan-tuan. Dia buat ni semata-mata kerana mencari redha Allah dan nak menasihati akan makhluk Allah. Kita ni tukar royak je. Yang beri hidayahnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita, ustaz-ustaz, kita ambil peluang. Di saat kita diberi peluang oleh Allah, kita mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan bila kita buat lagu ni, insya-Allah kita akan berjaya. Walaupun kita dikeji oleh sebahagian daripada orang lain. Tak kisahlah orang nak kata apa pun, asal kita royak benda tu benda yang betul dengan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang zaman lah ni tuan-tuan payah. Zaman kita ni payah. Mereka kurang berilmu, kurang belajar dan mereka fanatik. Itu menyebabkan zaman kita ni orang nak terima ilmu ni jadi payah, ya. Ibtigha'a wajhillah. Nabi kita buat ni sebab dia mencari keredaan Allah, mengajak orang kepada Allah ni. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrun lil alamin. Tak ada melainkan kerja Nabi ni tuan-tuan beri peringatan kepada Allah Subhanahu, kepada manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin. Jadi tuan-tuan Nabi kita buat ajak orang ni pasal apa? Ibtigha'a wajhillah, mencari keredaan Allah, wa nushal li khalqih. Nabi kita buat semua ni kerana Nabi kita nak beri nasihat kepada seluruh umat manusia. Dan sepatutnya manusia ni dia menerima akan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita. Sebab Nabi kita ni tuan-tuan, bukannya dia ajak orang kerana pitih tak. Bukan ajak orang kerana pitih. Kalau ajak orang kerana pitih, Nabi tak perang. Orang tak perang pun kerana pitih ni. Bukan nak seria 2 riyal. Melainkan nak berjuta-juta tuan-tuan semua. Tapi Nabi ni kan dia ajak orang ni tak ada kerja lain. Ajak orang kembali kepada Allah, bukan minta upah. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrun lil alamin. Melainkan ianya satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja agama ni tuan-tuan begitulah, ya.
Ada orang suka, ada orang tak suka. Kadang-kadang yang tak buat kerja tu mengkritik orang yang buat kerja. Tu puak-puak kita hidup dengan dunia kritik, hidup dengan dunia kata mengata. Yang kita para asatizah ni tuan-tuan, kita bekerja, kita mengajar, tak kira duit dan sebagainya. Ya? Saya mengajar di rumah. Lebih kurang 6 bulan tuan-tuan semua. Dan ni PKP siapa hari ni, setiap malam, setiap pagi, setiap malam, setiap pagi, setiap malam, setiap pagi saya mengajar. Bukan saya mengharapkan upah daripada sesiapa. Dan saya tak pernah boleh upah pun buat online ni tuan-tuan sekalian. Oh, balik pagi buat online boleh sekian-sekian. Malam buat online boleh sekian-sekian. Tak ada tuan-tuan semua. Kita buat semata-mata rasa tanggungjawab kita untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Walaupun pendengar saya tidak ribu-ribu, pendengar saya ni mungkin 100 orang, mungkin 200 orang, mungkin 300 orang aja. Begitu tuan-tuan sekalian. Tapi bagi hamba satu kepuasan sebab kita boleh menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Baik. Kita buat kerja saja agama, ya, soal rezeki, soal makan minum, soal apa tu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa zikrul lil alamin. Bila kerja free pun tuan-tuan, sila hari bulannya marah dan pun. Nah, kerja free dah, tapi sila hari bulan mu tegur aku, tegur. Zaman lah ni kan ramai orang pandai pada ustaz. Dah, orang pandai menulis ramai. Belajarnya tidak. Tapi orang tegur kita pun ada. Tegur bagus. Orang marah kita pun ada tuan-tuan. Itu di zaman kita yang berlaku. Jadi kita akurlah keadaan di zaman kita. Jangan kita berhenti aja sebab ada kemucuk-kemucuk hak pendek-pendek. Tak sahlah tuan-tuan semua. Kita jangan lakoh batai kayu hak besar. Kalau bukan setakat kemucuk ni kita pergi lah tuan-tuan semua. Batai kayu hak besar batai kala duduk depan tu. Peraturan menyebut bahawa musim ni kerana COVID tak boleh mengajar di masjid. Atau sogilah kita mengajar di rumah kita. Begitulah tuan-tuan sekalian ya. Baik. Kenapa orang ni tuan-tuan semua tidak ramai tak beriman? Pasal apa? Kerana annahum fi ghaflatin. Mereka ni tuan-tuan, dalam keadaan mereka ni lalai daripada berfikir tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasal tak beriman ni sebab kita lupa. Lupa apa dia? Lupa nak tengok kepada kebesaran Allah Ta'ala. Dalil menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaman lah ni kalau minta dalil orang marah. Tu. Ni zaman orang duk bahas dalam internet kan, Facebook tu, cakap buat dalil. Siapa ni kata kalau harap orang kampung buat semayang nak minta dalil, mampu tak semayang. Lepas tu ustaz lagi Kedah. Dia marah orang minta dalil. Tu semua marah apa? Kalau kita boleh sebut Alhamdulillah, tak boleh sebut insya-Allah, tuan-tuan nak dalil dia, hamba akan cari. Kita orang gapo ni tuan-tuan, biar kita ada dalil dia. Awak sandar dalil ni tepat sandar Awak sandar mana ni? Awak royak gani, awak sandar mana? Awak royak gani, awak sandar mana? Kalau kita cerita bahawa kita kata hadis Nabi, baik mana hadis dia? Tengok pula hadis lagu mana tak? Katakanlah orang duk gagak kecek berapa umur malaikat Jibril. Kita kena cek lah hadis dia tu betul ke tak cerita. Dia cerita-cerita sedak-sedak dengar gini ni tuan-tuan. Biasa-biasalah. Amo tak tahulah hak ni, amo tak cek lagi. Tapi biasa-biasanya cerita sedak-sedak dengar di telingung barang pelik-pelik ni, biasa-biasanya dia ni melibatkan cerita riwayat Israiliyat. Hak skala-skala. Tapi hak ni tak tahulah tuan-tuan semua. Umar Jibril ni dia kata, bital ada sabital langit tu, sabital langit tu dia klik setiap 70,000 tahun. Dia kata, seorang ustaz dia kata, umur malaikat Jibril ni, dia Nabi tanya dia kata aku tak tahu, tapi dia kata ada sabital langit tu dia klik setiap 70,000 tahun sekali klik. Lepas tu dia telah kliknya sebanyak 72,000 kali. Kali tu baiklah homo dia kata. Hamba tak retilah tu. Hamba tak jumpa benda-benda pelik lagu tu. Wallahu a'lam, mungkin hamba ni tidak pandai tak mengaji banyak dah.
Katakanlah dia kata ikut sipir ustaz tu cerita lah homo malaikat Jibril ni 72,000 kali dengan 70,000 tahun. Sekali klik. Maknanya, tak erti baca tu bit 5.04 I9. Tak erti nak baca kita berapa. Jadi tuan-tuan semua, dia cerita-cerita barang-barang pelik gini, dia kena kelih lagi kitab Israiliyat kebiasaannya. Ataupun dia tu hadis-hadis yang palsu. Yang Nabi kita tak sebut, tapi kita pergi reka-reka, buat sendiri tuan-tuan semua. Orang yang sentiasa merawikan hadis palsu ni, kalau di zaman ulama-ulama hadis dulu, dia panggil puak ni sebagai, na'udzubillah lah, kita tak sebut benda tu besar sangat, ulama sebut sebagai dajjal sebenarnya. Ya, dajjal minat dajajilah. Makna ulama kita marah sangat kepada perawi hadis-hadis palsu. Hak ni kita bimbang. Sebab itulah kita, seorang ustaz, sebelum kita nak mengajar, bila kita nak sebut apa, kita kena tahu hadis ni palsu ataupun tidak. Kalaulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, rasalah benda ni rasa, tak betul. Rujuk balik dalam kitab. Ada ke tak ada benda-benda sedemikian. Baik. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Banyak mana tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan semua. Tanda kepada kewujudan Allah, menunjukkan kepada kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita fikir, kalaulah kita tengok pada kebesaran Allah Ta'ala ni, kita rasa Tuhan yang maha berkuasa dan sebagainya tuan-tuan semua, nescaya kita tidak akan berpaling. Ya, kita tidak akan berpaling. Sebaliknya, kita akan beriman kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dia kata di sini bahawasanya pada setiap sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah. Tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahawasanya dia itu adalah satu. Jadi tuan-tuan semua, katakanlah tuan-tuan semua ya, di belakang kita ni ada bunga sakura di Jepun. Siapa dia waktu ambil bunga yang begitu indah, yang begitu comel ni tuan-tuan? Bunga hak comel ni kita nak, siapa dia waktu ambil bunga sakura ni? Orang kata dibaca Kelantan pada juga bunga sakura ni. Ataupun tengok tuan-tuan, di sana tu ada gunung. Atas puncak gunung pula adanya ais. Kalau kita mikir dengan cara kita, semakin dekat dengan matahari mesti semakin panas. Tapi buat apa tuan-tuan? Atas puncak gunung Himalaya ada salji. Di musim biasa pun ada salji. Walhal dia semakin dekat dengan matahari, kita pun duk mikir, sistem mataharinya begitu. Jadi kita tengok bahawa Allah Ta'ala ni, dia buat sesuatu perkara untuk orang berfikir balik kepada dia semula. Ya? Balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi. Dan juga kejayaan, dan juga apa yang berada di muka bumi. Bumi ni banyak tuan-tuan semua, dengan pokok kayu kaya, dengan bukit, dengan laut, dengan gapo lah. Makanan yang pelbagai, dengan makannya gini, bauannya gini, jenisnya gini, dan sebagainya. Ada jenis-jenis makanan atas dunia ni, Masya Allah. Di Jepun, bunga sakura atas pokok. Di Turki pula ada bunga tulip di atas bumi. Cuba kita mikir, bak bunga pun tuan-tuan, Masya Allah. Kita pergi Jepun tengok ladang bunga sakura. Banyak tuan-tuan. Siapa dia buat bunga sakura? Mestilah Allah. Kalau kita pergi ke Turki, kita tengok bunga tulip. TULIP dah. Bulan 45 ada bunga tulip. Bunga tulip yang merah ni tuan-tuan duduk oleh ladang dia ni kecomel. Orang Turki yang mau tengok, duk guling dalam ladang bunga tulip ni sebab melihat pada bunga yang begitu comel. Orang tanya, Ustaz, mana comel? Bunga atas tanah dengan bunga atas pokok. Antara bunga tulip bunga sakura di Jepun dengan bunga tulip di Turki. Hati hamba kata, hamba lebih, kedua-duanya comel belaka. Tapi bagi hamba lebih comel lagi
bunga tulip di negara Turki. Bagi hamba, tuan-tuan mungkin comel bunga atas pokok tu. Lepas tu ramai pergi ke Turki. Tapi kedua-dua ni cuba kita mikir. Bunga tulip baik, bunga sakura baik. Siapa dia buat? Pastilah Allah. Itu nak ceritanya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka itu beriman. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Dah, bila tengok cerita begini lalu, maklumat yang begini hebat dalam Al-Quran surah Yusuf alaihi salatu wassalam pun begitu tuan-tuan, orang-orang yang musyrikin mereka tidak percaya. Dia tak beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar dia kata Allah yang buat tu betul. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya puak-puak kafir siapa dia buat langit dan bumi, dia akan berkata Allah. Tapi adakah mereka beriman kepada Allah Taala? Jawapan dia tuan-tuan, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ibadatin aw taqdisin wa ta'zimin li ghairi Allah syirkun. Kata ulama dia kata setiap daripada ibadah, au taqdis, ataupun mereka ni menyucikan Allah, mengagungkan setiap ibadah atau keagungan yang kita besarkan kepada selain daripada Allah, maka itu dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh. Kita nak menduakan Allah Ta'ala ni tidak boleh. Ada sejenis kumpulan akidah umat Islam ni tu. Ada orang mendakwa Islam tapi akidah mereka salah. Seperti akidah ni pegangan agama kita. Orang Syiah, mereka telah mengkafirkan para sahabat. Ya? Orang Syiah mereka telah mengkafirkan para sahabat. Mereka telah balas dengan malaikat Jibril. Dia kata patut wahyu turun pada Sayyidina Ali. Tapi pergi sampai kepada Nabi Muhammad. Dia kata itu di antara kesalahan akidah Syiah. Ada satu golongan lagi tuan-tuan. Akidah mereka menyeleweng juga. Yang masyhur di kalangan orang Melayu menyebut istilahnya ialah dia kata mujassimah. Ini dalam masalah bab ketuhanan. Dalam bab ketuhanan tuan-tuan semua ya, dia kata mujassimah. Mujassimah artinya benda tak nampak kita terjemahkan jadi stalker. Mana kita menjisimkan Allah. Itu akidahnya salah. Katakanlah orang duk bahas, adakah Tuhan ia mensabitkan bagi Tuhan ni tangan supaya tangan makhluk. Atau panggil mujassimah. Mujassimah ni tuan-tuan memang akidah dia akidah yang salah. Akidah yang tidak betul sebab mereka telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni tuan-tuan tidak berjirim, tidak berjisim seperti kita. Kalau kita kata kita meletakkan Allah Taala ada jisim, tak maknanya saiz dia berapa, ada tangan, ada muka. Kalau kita kata Tuhan ni muka dia lagu ni, tangan dia lagu ni, betih dia lagu ni, menjisimkan Allah mujassimah ni, memang akidah tu akidah yang salah dah. Semua ulama ayat menjisimkan itu akidah yang salah. Tetapi di kalangan para ulama salaf, mereka tidak menjisimkan Allah. Cuma dia tidak mentakwilkan ayat Allah. Katakanlah bila Al-Quran menyebut seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Orang-orang mutaakhirin, ulama kalam di tempat kita, dia takwilkan makna bersemayam dengan makna duduk, dengan makna memerintah. Tetapi di kalangan para ulama salaf, mereka tidak mentakwilkan perkataan istawa tadi, duduk tadi dengan apa-apa makna. Mereka mengatakan bahawa makna yang dikehendakinya ialah Allah Ta'ala bersemayam di atas arash dengan cara yang layak bagi Allah. Dia berhenti setakat tu. Tu tuan-tuan semua orang panggil akidah salaf yang dibawa oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Dia dengar ayat Al-Quran, dia tidak mentakwilkan akan ayat-ayat itu. Itu bukannya mujassimah.
Mujassimah orang yang telah menjisimkan Allah. Para ulama salaf, mereka yang berpegang kepada salaf, mereka tidak menjisimkan Allah seperti mana puak-puak mujassimah. Cuma mereka tidak mentakwilkan akan akidah mereka, tak mentakwilkan akan ayat-ayat mutasyabihah kepada arti-arti perkataan yang lain. Sebahagian daripada para ilmuwan kita ni silap. Silap mereka kata, contohlah orang-orang yang berada di Arab Saudi, mereka ni telah berpegang dengan akidah mujassimah, menjisimkan Allah. Itu tuduhan yang tidak betul. Kalau tuan-tuan belajar di sekolah mereka, tuan-tuan belajar kitab tauhid yang mereka belajar, tuan-tuan, dia bukan menjisimkan Allah. Cuma mereka tidak mentakwilkan Allah Ta'ala. Tak mentakwilkan akan sifat Allah. Dia serah kepada Allah. Dan Tuhan kata, Allah bersemayam di atas arash dengan cara yang layak bagi Allah. Dia berhenti setakat tu. Dia tak kata Tuhan bersemayam atas arash seperti mana bersemayamnya manusia. Tak. Dia kata Tuhan bersemayam di atas arash dengan cara yang layak bagi Allah. Dia berhenti setakat tu. Tu panggil akidah ulama-ulama salah. Ulama mutaakhirin mereka mentakwilkan duduk bersemayam arti maknanya memerintah. Itu pada ulama mutaakhirin. Tak usah balah tuan-tuan semua, tetapi kita nak sebut di sini bahawa jangan kita tersalah melemparkan fitnah kepada orang yang sudah mati. Orang sudah mati, kita kata dia kacak, dia buat macam ni. Sebenarnya itu bukan perbuatan mereka. Bukan lagi tu yang mereka faham. Tapi orang ni tuan-tuan, mereka silap faham menyebabkan mereka melemparkan tuduhan dan fitnah kepada orang-orang tertentu. Akhirnya di hari akhirat kita kena minta maaf dengan mereka. Kalau mereka maaf lah. Tak maaf gak tuan-tuan semua, sajalah kita ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidak beriman. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Ramai di kalangan umat manusia ni tuan-tuan, yang lawan Allah Ta'ala, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan semua, baki lagi 4 ayat. Kita akan sempurnakan tafsir Nabi Yusuf ini pada pagi esok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita sekalian. Seruan saya dan tuan-tuan sekalian, belajarlah akan ilmu tauhid. Untuk mengukuhkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan belajarlah akan ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid ni kita belajar untuk kukuhkan iman kita, perkara membatalkan iman dan sebagainya. Apa cara sekalipun kita belajarlah. Mudah-mudahan bila kita belajar ilmu tauhid ini, kita semakin dekat dengan Allah, kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.